Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripadanya. Masih lagi sambung pada majlis yang ke-116, proses mengkhatamkan kitab Mirqatu Su'udit Tasdiqi fi syarhi Sulamit Taufiqi ila mahabbatillahi 'ala tahqiqi. Karangan Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullahu ta'ala, wal khalwatu bil ajnabiyyati. Masih lagi dalam perbahasan maksiat badan, iaitu wal khalwatu, atah pada kata aqul walidain, uququl walidain, hak belakang tu. Uququl walidain. Sebahagian daripada maksiat badan juga ialah al khalwatu bil ajnabiyyati, dan berkhalwat, berseorangan, bil ajnabiyyati, dengan perempuan ajnabiyah, jar majrur. Sama ada laki-laki dengan perempuan lah. Lagu mana maksud khalwat tu? Yang kata khalwat ni lagu mana ni? Bi allam takun hunaka imra'atun ukhra. Dia khalwat lain, ikhtilat lain, dua benda berbeza. Tu khalwat ni berseorangan dengan perempuan. Khalwat ikhtilat pula bercampur dengan perempuan, dua benda berbeza. Wal khalwatu, dan bermula khalwat bi allam takun, taswir ay wadzalika al khalwatu bil ajnabiyyati musawwarun, ba taswiriyah. Bi allam takun hunaka, dengan sekira-kira bahawa tidak adalah di sana, di tempat itulah, imra'atun isim takun muakhar, ukhra sifat imra'ah. Dia laki-laki dengan perempuan, dua orang ni saja, tak ada perempuan yang lain. Dua orang perempuan, seorang lelaki, maka tak panggil khalwat dah. Tapi kalau seorang laki-laki, dua orang laki-laki, seorang perempuan, hukum dia haram, tak boleh juga. Perempuan ni kena ada dua orang juga. Kalau dua orang laki-laki, seorang perempuan, tak boleh juga. Kerana dia panggil dalam syarak, kata laki ni akan boleh buat lebih banyak jahat pada orang perempuan tu, seorang yang perempuan. Dia tak boleh. Dia tak panggil bebas daripada khalwat lagi kalau dua orang laki, seorang perempuan, tak boleh. Maksud bukan khalwat tu. Maksudnya perempuan ni tak boleh berseorangan di dalam himpunan beberapa laki-laki. Dan tak boleh juga berseorangan dengan seorang laki-laki. Tak boleh. Berseorangan dengan seorang laki-laki, khalwat. Dua, tiga orang laki-laki, dia seorang perempuan, tak boleh juga. Paling kurang dua orang perempuan dan ke atas, untuk campur dengan laki-laki, untuk berada bersama laki-laki. Bi khilafi ma, berbeza dengan barang, idza kanat, apabila adalah ia imra'atun ukhra.
imra'atun ukhra bi khilafi ma, berbeza dengan barang yang idza kanat, apabila adalah ia perempuan tu, mana ada? Idza kanat ni kanat tam kanat ni kanat tam. Jadi kita buat takun tadi pun takun tam lah. Takun pun takun tam. Kanat tu kanat tam juga. Bila kanat tam mana wujida. Wujida mana ada lah. Maka fala yusamma, maka tidak dinamakan akan dia akan kaunu mra'atan ukhra tu. Ada orang perempuan yang lain tu tak dinamakan, bukan. Wala fala yusamma, maka tidak dinamakan akan dia akan apa? Akan kaunu mra'atan hunaka tu. Tak kena. Fala yusamma, maka tidak dinamakan akan dia akan ma idza kanat tu. Itu. Ma idza kanat imra'atun ukhra tu hina idin. Tapi hina idin kan. Fala yusamma khalwatan hina idin. Begitu kan buat gana. Fala yusamma ma idza kanat imra'atun ukhra. Maka tidak dinamakan ataupun gini. Gitu lah. Fala yusamma, maka tidak dinamakan akan dia akan ma idza kanat imra'atun ukhra tu khalwatan, tidak dinamakan khalwat hina idin, ketika itu ai hina idz kanat imra'atun ukhra hunaka. Apabila ada perempuan lain tu di situ. Dia tak panggil khalwat. Faidatun ai hadhihi faidatun, bermula ini satu faedah. Qala al-Qaffalu, telah berkatalah oleh Imam Qaffal, maqul qaul, law dakhalat imra'atun al-masjidah, jikalau telah masuklah ia fa'il oleh seorang perempuan, maf'ulun bih, bukan maf'ulun bih, masuk minazil khafid, al-masjidah ay fil masjid, di dalam masjid, ala rajulin, ke atas seorang laki-laki. Kalau dia masuk di masjid dalam keadaan ada laki-laki, masjid yang ada laki-laki, seorang laki-laki, laisa fihi, yang tidak adalah padanya pada masjid itu, ghairu rajulin, selain daripada seorang laki-laki. Ghairu isim laisa muakhar, hu mudhafu ilaih, fihi ta'alu satu mahzuf, khabar laisa muqaddam. Maknanya kalau dia masuk masjid di mana laki-laki tu seorang, dia pun seorang juga. Tu. Maka dia kata la yakunu zalika dukhulu imra'atin al-masjida ala rajulin laisa fihi ghairuhu tu khulwatan, tak panggil khalwat, isim yakun. Khabar yakun. Khalwatan muharramatan, sifat yang diharamkan akan khalwat tu. Itu kata Qaffal, tetapi Syekh Nawawi tambah. Bukan Syekh Nawawi tambah, ada ditambah perkataan Ibn Hajar tu, sebab ni nukilan Al-Qaffal ni daripada kitab Tuhfatul Muhtaj, jilid yang ke-8 muka surat 397 Darud Diya. Syekh Ibn Hajar tambah wahwa, dan bermula dia qaul Qaffal, perkataan Qaffal yang kata tak haram ni, tak bukan khalwat ni, zahir ia ay zahirun li kulli ahadin, zahir ia jelas ia fil masjidil matruqi, pada masjid al-matruq. Al-matruq ni masjid yang sentiasa dikunjungi orang, masjid yang duduk tepi jalan, yang memang orang kunjung lah, orang mari. Cuma keadaan ketika itu dia seorang dengan laki-laki, boleh. Tapi kalau masjid ghairil matruq tak boleh. Masjid yang tak ada siapa yang lalu, melainkan puak-puak tu ya. Melainkan orang-orang tu ya. 10 orang, 20 orang, bukan masjid tepi jalan, bukannya orang pakat mari belakang, boleh mari, boleh pergi. Ada. Tu dia panggil ghairil matruq. Tertentu masjid tu, surau tu dengan orang-orang situ ya. Orang luar tak mari. Ni kalau matruk, orang luar mari, orang dalam mari, orang musafir mari, orang mustautin mari, mukim mari, boleh mari belakang. Kalau hak tu haram zahirnya. Ibarat Ibn Hajar. Maksiat badan yang ke-18. Wasafarul mar'ati bi ghairi nahwi mahramin. Iaitu atah lagi pada kata uququd walidain, musafir, mengadakan perjalanan oleh seorang perempuan tanpa mahram, bi ghairi nahwi mahramin, tanpa umpama mahram. Sebab apa dia kata umpama mahram? Kerana ada yang boleh berjalan dengan bukan mahram, iaitu suami sendiri ya. Suami sendiri bukan mahram. Sebab tu dia tulis nahwi, mana ada selain mahram yang boleh.
Itu akan dijelaskan dalam syarah. Jadi safar seorang perempuan tanpa mahram menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i serta dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab pada kata haram, tak boleh. Ini tak boleh. Melainkan dengan mahram, suami, ataupun zaman hamba tu, hamba yang siqah. Hamba yang siqah. Cuma sekarang ni pendapat sekarang ni sudah orang panggil apa? Dah susah lah nak buat begitu. Sebab ada orang perempuan belajar di luar negara, belajar di luar negeri. Ada pendapat kedua pula yang mengatakan boleh dengan syarat aman perjalanan. Tak diganggu orang. Ni pendapat luas sikit lah. Gitu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Wal khalwatu bil ajnabiyah. Kalau dalam list lagu mana? Dalam list, saya tengah mikir, sebab list sekarang ni ada CCTV. Ada CCTV. Adakah kalau list tu kalau tak ada CCTV, kalau tak ada TV apa, tu memang khalwat lah. Tapi sekarang ni ada CCTV, orang boleh nampak. Contoh kat rumah saya flat tu, sekarang ada CCTV. Makna apa CCTV ni? Orang yang nak naik lift tu boleh nampak. Dalam lift tu ada apa? Dalam lift tu ada apa? Ada orang berapa? Boleh nampak ada TV tu. Sekarang tingkat berapa sekarang? Tu menjadi pertanyaan kau Macam mana? Adakah dikira khalwat begitu? Sebab orang nampak. Orang nampak. Bila orang nampak ni macam orang panggil tak berkhalwat pada hukum lah. Pada hakikat nampak khalwat, tapi pada hukum tak macam tak khalwat mana? Sebab orang nampak. Sebab tujuan berhimpun satu tempat ni sebab orang tak nampak, orang lain tak nampak daripada orang. Tu boleh buat bahsul masail Naik Grab. Lebih kurang sama kot Grab pun. Tak tahulah kalau ada fatwa-fatwa kau nak tahu. Fatwa-fatwa kau yang mana membolehkan dengan syarat aman dan sebagainya. Dia kena benda kontemporari ni kena berhajat pada fatwa. Berhajat pada fatwa, berhajat pada bahthul masail. Itu. Cuma kalau kita sendirilah, kalau kita sendirinya, selagi mana kita boleh selama mana kita boleh hantar orang tu, perempuan tu, sama ada isteri ke anak ke, kita hantar lah. Selebih daripada tu, hak tak mampu, hak luar kebatasan tu, hak tu tak boleh kata apa tu. Selagi mana boleh hantar. Tak boleh hantar macam mana? Itu. Contoh masuk pengajian, sister university. Boleh hantar lah. Tak naik bah, ambil. Bila nak balik, ambil. Tapi bila dah ada universiti tu, mesti kita tak ada di situ, kita pergi balik rumah lah. Takkan pergi hantar pergi kelas juga. Jadi hak tu tak mampu luar kebatasan tu. Luar batasan tu hak tu. Itu keluasan. Tapi menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, hak yang turah-turah ni tak boleh lah. Tak boleh safar perempuan tu. Tak boleh safar melainkan dengan suami dia ataupun mahram dia. Kemudian intaha kalamul qafal. Intaha kalamul qafal dalam kitab Tuhfah. Wasafarul mar'ati madri. Wasafarul mar'ati baca dah tu. Wasafarul mar'ati, safar mar'ah wa in qasura, meskipun pendek ia perjalanan tu, tak sampai 2 marhalah. Tak boleh juga. Li ghairi fardil haji, bagi selain daripada kefarduan haji. Kalau fardu haji, lain pula isu dia. Kalau fardu haji lain pula. Boleh bersama dengan perempuan fiqah. Umpamanya perempuan fiqah dengan suami tak kata lah. Min haji naflin, daripada haji sunat. Bayan bagi ghairi fardil haji. Au umratin, ataupun umrah sunat. Au ghairihima, ataupun selain daripada haji sunat dan umrah sunat. Apa-apalah yang selain pada fardu haji. Bi ghairi nahwi mahramin, yang tak boleh tu tanpa umpama mahram. Kalau bersama mahram tak apa. Apa umpama mahram? Bayan minaz zauji jar majrur. Daripada suami ataf wal abdi thiqati, dan hamba yang dipercayai. Ni kalau zaman hamba. Fa yahrumu dzalika safar walau ma'an niswati. Tu dia.
Maka haramlah oleh demikian safar walau ma'an niswati. Sebab itulah perempuan ni lebih sifat dia tu lebih ke arah duduk di rumah, tidak bekerja. Sebab ni keselamatan dia, tak diganggu laki, tak ikhtilat dengan laki. Tu perempuan ni dia terhad sikit. Tu dia kata fa yahrumu dzalika safar tu walau ma'an niswati ay walau kana safaru ma'an niswati. Walaupun safar itu berserta dengan para wanita sekalipun. Dan ghayah yang kedua, wa in adzina zauju, meskipun mengizinlah oleh suami. Tak boleh juga walaupun perempuan banyak. Perempuan banyak tak boleh juga walaupun diizin suami. Fala yajuzu an takhruja kharija suri. Maka tidak harus, yakni haram juga oleh bahawa khabar fa'il an takhruja, bahawa keluar ia perempuan tu kharija suri ai fi khariji suri, di luar pagar. Pagar dia as-sur ni dia panggil ma yuhitu bisyai'i, benda yang dikelilingi dengan sesuatu. Pagar lah. Luar kawasan. Luar kawasan sedang cerita. Walau ma'an niswati thiqati, meskipun beserta perempuan-perempuan yang thiqah. Au azina az-zawju. Walau ma'an niswati thiqati azina ka idni. Aduh. Azina ka idni tu. Idni. Tak tahu. Salah. Tak boleh. Azina mana boleh fa'il. Fa'il atas mana? Mana dia? Bukan. Mana tadi? Bukan au azina zauju. Idni yang atas pada kata niswah. Walaupun berserta dengan izin suami sekalipun. Sebab dia keluar seorang-seorang. Dia keluar dengan bukan mahram dan bukan suami. Jadi stand ataupun dia panggil pegangan Syekh Nawawi Banten ni dinukil kitab-kitab yang mana berpandangan bahawasanya haram perempuan tu bermusafir walaupun musafir yang pendek, kecuali dengan suami atau mahram saja. Dua orang ni dengan perempuan pun tak boleh. Bala budda, bahkan tak dapat tidak khuruj min khurujihi ya, bala budda, maka bahkan tak dapat tidak min khurujihi huwa. Tu rujuk pada suami tu. Min khurujihi huwa. Tu tafsir dia. Huwa tu merujuk pada suami. Melainkan tak dapat tidak daripada keluarnya dia tu suami. Awil mahramu, ataupun mahram. Awil abdu thiqatu, ataupun tu. Ya, betul ni. Betul lah. Min khurujihi huwa tu tafsir pada hi ya. Min khurujihi huwa, betul lah, huwa tu suami, awil mahrami, ataupun mahram. Okey, sebab apa dia tulis huwa? Sebab apa tulis huwa? Sebab dia nak ataf mahrami tu. Jadi tak boleh macam ni. Min khurujihi awil mahrami, tak boleh. Tak boleh. Sebab nak ataf ni mesti dengan dhamir yang munfasil. Kalau nak ataf dhamir, tak boleh dhamir mutasil, tak boleh. Sebab tu dia zahirkan huwa, sebab dia nak ataf mahrami tu. Awil mahrami, ataupun mahram ataf. Awil abdi, ataupun hamba, sifat athiqati, yang dapat dipercayai. Tiga ni saja. Maka dia pun kata fama yaqa'ul ana, maka bermula barang yang berlaku ia barang al-ana sekarang. Bayan bagi min khurujin nisa'i,
daripada keluarnya para wanita, idhafat masdar pada fa'il, ilal maqabiri, kepada kubur-kubur, jar majrur. Kharijas suri, di luar kawasan. Maksiatun khobar, maksiat tu. Maksiat tu. Tu. Dosa. Sifat yajibu man'uhunna, yang wajiblah oleh mencegah mereka itu isteri-isteri itu, minhu, daripadanya, min khurujin nisa ilal maqabir, daripada keluarnya perempuan tu ke kubur-kubur tu. Siapa yang buat peringatan ni? Nabbaha ala zalikal madhkur oleh Asy-Syarqawi. Mana ulama mutakhir tengok ni. Asy-Syarqawi ala tahrir, jilid pertama muka surat 518. Telah memperingatlah atas demikian itu oleh fa'il Asy-Syarqawi. Yang ke-19-nya, wastikhdamul hurri karhan, dan menggunakan perkhidmatan orang yang merdeka. Mana orang tu dia karhan ni terpaksa. Mana dia suruh orang merdeka ni paksa kerja. Kerja dengan dia. Membuat suatu kerja dengan dia. Paksa. Jadi paksa ni tak elok mana. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Yang ni boleh amal pada semua benda lah. Kawan ke, sahabat ke, isteri ke. Dia, agama Islam ni ar-rifqa. Lemah lembut, baik. Bukannya karhan, bukannya tegak, bukannya apa? Bukannya jenis derah-derah. Jenis tenang, relax, baik hati, lemah lembut. Tak jenis memaksa. Ni jenis pasien paksa ni. Hadis kata, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, jumlah haliyah, khabar inna yuhibbu rifqa, mencintai ia ya Allah Ta'ala ar-rifqa. Ar-rifqa ni baik, lemah lembut. Fil amri, pada satu perkara, kullil amri, semua perkara. Kena tidak terpaksa, tidak memaksa orang. Kena baik, lemah lembut. Jadi semua benda yang urusan-urusan kita ni kita buat dengan tenang, dengan baik, tidak gopoh. Hadis inilah kita disebut dalam Umdatul Rabih, dan hadis yang tersebut ni diriwayat Imam Bukhari, Kitabul Adabi, Babur Rifqi fil Amri Kullihi, hadis yang ke-6000. Jangan sanggup. Kemudian dia katanya, Zakarahu Ar-Ramliyu, telah menyebut akan zalikal madhkur minal hadis Ar-Ramliyu oleh Imam Ar-Ramli fa'il dalam kitab Umdatul Rabih muka surat 632. Maksiat badan yang ke-20, wal istighfafu. Wal istighfafu, dan memandang remeh, memandang enteng, ai al-istihza'u, yakni memandang rendah, bil ulama'i, pada ulama, jar majrur, memandang rendah, memandang remeh pada ulama. Ini maksiat badan. Wabil imamil adili, ataf pada kata ulama. Wabil imamil adili, dan pada pemimpin yang adil. Bukan hak zalim. Ay ghairil jairi, yakni yang tidak zalim. Adil yang tidak zalim. Wabisyaibi, dan juga pada orang-orang tua yang telah beruban. Al-muslimi, sifat yang beragama Islam mereka itu. Asyaibi, orang yang beruban. Yang ni orang yang tua. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuqira ma lam yuqir kabirana. Tidak adalah di kalangan kami, man isim laisa muakhar, orang yang lam yuqir, yang tidak sama sekali menghormati ia man, maf'ulun bih, kabirana, akan orang-orang tua kami. Orang tua kita kena hormat. Kalau tak hormat, bukan di kalangan umat Nabi SAW. Nabi tak mengaku. Walam yarham saghirana, dan tidak sama sekali merahmati ia man itu akan budak-budak kami. Kalau untuk budak kecil pula, nisbah kita ni nampak budak kecil, kena yarham, kena kasih. Walam ya'rif haqqahu, tu maf'ul bih dia. Walam ya'rif li'alimina haqqahu haqqu alimina, dan tidak sama sekali mempedulikan, mengetahui akan hak orang alim bagi orang alim di kalangan kami. Hak orang alim, dia tak tahu, dia tak ambil peduli tentang hak orang alim. Orang tu bukan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mengaku umat, laisa minna. Hadis ni hadis yang riwayat Imam Tirmizi dalam Kitabul Birri Wassillah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, babu ma jaa fi rahmatis sibyan. Dan hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Kitabul Adab, babun fi rahmah. Hadis daripada Abdullah
bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmizi telah meriwayatkan hadzal hadis oleh Imam Tirmizi wa ghairu Tirmizi. Ghairu Tirmizi itu Abu Daud lah. Kadza al-madhkuri, begitulah yang tersebut fil Badril Muniri, dalam kitab Badril Munir muka surat 699 hadis yang ke-1910. Habis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a maf'ul fi'il amr, al ulama'a maf'ulun bih. Muliakanlah oleh kalian akan ulama. Fa innahu, maka sesungguhnya mereka itu ulama, indallahi, di sisi Allah, khabar inna kurama'u, orang-orang yang mulia. Muliakan ulama dengan jaga adab. Tu ya. Jaga adabnya, khidmat pada mereka. Sebab mereka tu orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Cuma sini dia tak letak tahqiq. Takhrij hadis. Berkenaan dengan akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi ikramu dhi syaibatil muslimi. Ni pun sama, tak letak takhrij. Sebahagian daripada mengagungkan Allah ialah mubtada muakhar. Ikramu dhi syaibati, memuliakan akan orang yang beruban, iaitu tua, al muslimi, yang beragama Islam. Ikramu mubtada muakhar, dhi mudhafu ilaih, asy-syaibati mudhafu ilaih, al muslimi sifat bagi the. Okey, kemudian wa min tamami tauqiril masyayikhi, bagaimanakah nak menyempurnakan hormat pada guru-guru para ulama ni? Wa min tamami tauqiril masyayikhi, dan sebahagian daripada menyempurnakan hormat kepada guru-guru ni, min tamami jar majrur wa huwa mudhaf, tauqiri mudhaf ilaih, al masyayikhi mudhaf ilaih, tauqiril masyayikhi idafah masdar pada maf'ul, ialah mubtada muakhar, alla yatakallama, bahawa tidak bercakap ia seorang, baina aidihim, di hadapan mereka itu ulama, illa biiznin, melainkan dengan izin. Tak bercakap di hadapan mereka melainkan dengan izin. Ni sebahagian daripada kesempurnaan menghormati para masyayikh, guru-guru. Ni cakap depan, tengah-tengah mengajar cakap sama sendiri. Ni banyak. Ni banyak kali. Cakap sama sendiri. Wa fil khabari, dan pada khabar dalam hadis, ma waqqara syabun syaikhan, tidaklah menghormati oleh seorang pemuda, fa'il syaikhan maf'ulun bih, akan seorang yang tua, illa qayyadallahu lahu fi sinni syabin tu, may yuwaqqiru syabah. Tidak adalah menghormati oleh seorang pemuda akan orang tua, melainkan qayyadallahu, mendatangkan, memberikan oleh Allah, fa'il lahu, baginya, bagi syab itu, fi sinni syabin, pada ketika umurnya, fi sinnihi, pada ketika tuanya, pemuda tadi tu, Allah Ta'ala akan mengurniakan, mendatangkan, memberikan, maf'ulun bih, man yuwaqirahu, orang yang menghormati ia man, akan dia akan syab. Orang hormat orang tua, akan datang kita tua, Allah Ta'ala beri pula orang yang menghormati kita. Jadi kesan daripada kita hormat waktu muda, kita dihormati pula waktu tua. Gitu. Ni hadis riwayat Imam Tirmizi dalam Jami' Tirmizi, Kitabul Birri was-Silah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, babu ma jaa fi ijlalil kabir. Hadis yang ke-2154, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu marfu'an. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maksiat badan yang ke-21, wa mu'adatul wali, dan juga memusuhi wali. Musuh dengan wali. Siapa wali ni? Wahwa, dan bermula dia wali, mubtada. Imma, khabarnya sama ada bimaknal fa'ili, ai sabitun bimaknal fa'ili, sama ada dengan makna isim fa'il. Bila makna isim fa'il, fahuwa, maka bermula dia wali, bimaknal fa'ili, dengan makna fa'il, ialah man tawalat ta'atuhu min ghairi ayyatakhallalaha isyanun. Ni wali, ialah orang yang senantiasa fa'il oleh ketaatannya, berturut-turutlah oleh ketaatannya, ketaatan wali itu, min ghairi ayyatakhallalaha. Ayyatakhallalaha ta'wil masdar mudhaf ilaih bagi ghairi.
bahawa mencelah-celah ia wali tadi akan taat tu tidak mencelahi fa'il isyanun oleh maksiat, tak mencelahi itu. Mana sentiasa taat pada Allah Taala. Dan boleh kita tambah, walaupun kalau dibuat maksiat segera bertaubat. Jadi seolah-olah macam malaikat tak sebab tulis ya. Sebab malaikat ni dia nak tulis dosa, dia tunggu dulu. Takut kita bertaubat. Jadi tak ada tulis. Sebab itulah wali tu mahfuz. Para nabi, para rasul maksum. Wa imma bi ma'nal maf'uli, ataupun dengan makna maf'ul, isim maf'ul. Apa? Fahuwa, maka bermula dia al-wali bi ma'nal maf'ul, ialah man yatawala alaihi ihsanullahi ta'ala wa ifdaluhu wa ifdalullah. Orang yang berturut-turutlah alaihi ke atas man itu fa'il ihsanullahi ta'ala, berbuat baik oleh Allah Ta'ala, wa ifdaluhu wa ifdalullah, dan Allah Ta'ala memberikan kurniaan kepada dia. Sentiasa mendapat ihsanullah dan kurniaan Allah. Tu orang yang wali bimakna maf'ul. Dia tu sendiri dibuat baik oleh Allah, dimuliakan Allah Ta'ala, dikurniakan Allah Ta'ala. Jadi isim maf'ul. Tu Kadza al-madhkur min al-ma'na fi at-ta'rifati. Dalam kitab at-ta'rifat Imam Jurjani muka surat 254. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berkata, ia telah berfirman, ia Allah, maqul qaul, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi ia barang siapa waliyan, akan wali li bagi aku, tu faqad adantuhu, maka sesungguhnya telah adantuhu telah mengumumkanlah oleh aku akan dia akan man tu bil harbi, dengan perang. Isytihar perang. Adantuhu mengisytiharkanlah oleh aku akan dia akan man itu bil harbi, dengan perang. Isytihar, iklan. Ni hadis riwayat Imam Bukhari dalam bab tawadhu, hadis yang ke-5481 daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maksudnya a'lamtuhu anni muharibun lahu liman. Memberitahu, mengisytiharkan oleh aku akan dia, mengiklankan oleh aku akan dia, akan man tu anni maf'ul bih kedua, bahwasanya aku khabar anna muharibun lahu liman, nak berperang dengan dia, padanya pada man tu. Afada dzalika, telah berfaedah akan demikian tersebut itu fa'il Ibnu Hajarin oleh Ibnu Hajar fi Zawajiri, dalam kitab Az-Zawajir, kitab berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dosa dan kufur. Tiga ni dalam kitab Zawajir ni muka surat 111. Maksiat yang perbuatan yang ke-22 membabitkan badan ialah wal i'anatu 'alal maksiati, dan menolong atas maksiat. Ar-ridha bil maksiati maksiatun wal i'anatu 'ala maksiati maksiatun. Itu. Ka it'ami muslimin, seperti memberi makan. It'ami muslimin idhafat masdar kepada fa'il, memberi makan oleh orang Islam, mukallafin sifat yang mukallaf ia muslim tu maf'ulun bih, it'am kafiran, akan orang kafir, sifat kafir, mukallafan yang ditaklifkan akan orang kafir tu fi nahari ramadhana, pada siang hari bulan Ramadan. Orang kafir wajib puasa, orang kita pun wajib puasa. Kita puasa, kita beri makan ke orang Islam, sama Islam contoh, tak boleh juga. Bagi makan orang kafir pun tak boleh juga, kerana orang kafir ni asalnya ditaklifkan untuk puasa juga. Cuma dia tak sah puasa melainkan masuk Islam. Tu Jadi tak boleh. Tu Kalau kita jual makanan, kalau kita beri makanan dalam keadaan dia yakin dia akan makan di siang hari bulan Ramadan, tak boleh nak jual tu. Tak boleh nak jual. Li'annahu, kana bahwasanya it'am muslimin mukallafin kafiran tu khabar di anna tasabbubun, menjadi sebab fil maksiati, dalam maksiat jar majrur. Wa a'anahu, dan menolong ia muslim akan kafir tu alaiha, alal maksiyah, ke atas maksiat. Jadi kita menolong orang kafir buat maksiat. Maksiat dia adalah kafir dengan Allah Ta'ala. Udahlah kafir dengan Allah Ta'ala, tak puasa pun dosa juga dengan Allah Ta'ala. Orang kafir masuk neraka sebab kafir, tak sembahyang, tak puasa, tak bayar zakat.
Berkali-kali ganda. Kemudian dia katanya, kama afadahu, kerana seperti mana telah beri faedah akan dia akan ma oleh fa'il Asy-Syarqawi, oleh Imam Syarqawi dalam Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tahrir, jilid kedua muka surat 14. Maksiat badan yang ke-23, wa tazwijuz zaifi, kan tazwij ni. Tazwij ke tarwij? Wa tarwij, bukan wa tazwij. Tazwij tu nikah. Aduh. Tarwij. Bukan tazwij. Tazwij tu zawwaja yuzawwiju tazwijan. Hak tu menikahkan orang. Oh, pem tak ada ing. Tarwij. Banyak kitab ni salah no. Pencetak asal dia kata suruh buat pemutulan, hantar ke dia. Tak ada masa kita. Dia hantar. Suruh buat untuk cetakan kali kedua. Kemudian dia kata wa tarwihu zaifi, dan juga mengedarkan. Az-zaifi, murad sini asalnya az-zaif ni ar-radaah, tipu buruk. Sininya, murad sininya ialah duit palsu. Mengedarkan duit palsu. Wahwa, dan bermula dia tarwiju az-zaifi tu. Bukan. Wahwa, dan bermula dia az-zaifu tu. Apa az-zaif tu? Orang palsu tu apa dia? Ma yarudduhu baitul mali minad darahimi. Barang yang menolak dia akan ma oleh fa'il baitul mal daripada bayan bagi ma, daripada dirham. Dia tak terima duit tu. Baitul mal tak terima duit tu sebab duit tu bukan asli. Duit palsu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha bisayyi'ah man ba'da man kana alaihi alaman wizruha wizru sunnatin sayyi'atin wa mithlu wizri man amila biha bi sunnatin sayyi'atin la yanqusu min auzarihim min auzari man amila biha tu man ba'dahu tu syai'un. Man sanna, barang siapa yang menjalani ia barang siapa akan satu jalan yang buruk, buat satu benda yang buruk, sayyi'atan sifat sunatan maf'ul bisanna, fa'amila biha, fa tu ataf pada sana. Kemudian fa'amila biha, beramalah biha dengan dia, dengan sunnatin sayyi'atin tu, oleh fa'il man ba'dahu, ay man sabata ba'dahu ba'da man. Barang yang sabit ia barang siapa yang sabit ia barang siapa, selepas barang siapa yang sanna sunnatan sayyi'atan tu, orang selepasnya lah. Kana alaihi, jawabnya, niscaya adalah atasnya, atas man tu, fa'il wizruha, dosa sunnatan sayyi'atan, dia tu dapat dosa sebab dia menimbulkan perbuatan yang buruk, amalan yang buruk. Wa mithlu wizri man amila biha, dan dia juga dapat seumpama dosa orang yang beramal ia orang biha dengan dia, dengan sunnatan sayyi'atan juga. Dia dapat modal sekali. Orang buat dosa dia dapat sekali sebab orang ikut dia. Sebab itulah kitab Penawar Bagi Hati kata apa? Hukum orang alim buat dosa ni dosa besar. Hukum orang alim buat dosa, walaupun dia dosa kecil, dosa besar kalau orang alim tu diikuti ramai orang. Sebab orang awam akan ikut dia. Jadi dosa tu walaupun bukan dia buat, orang lain buat, tapi dapatkan dia sebab dia yang buat dulu. Tu orang ikut dia. Waktu tu jangan main. Kalau dia tu orang alim yang diikuti ramai. Contoh dia buat walimah. Dia buat walimah maksiat. Jadi orang awam dia kata, tu ustaz boleh buat. Sudah. Nampak macam mana kita? Ustaz boleh buat. Hak ustaz buat tu, buat walimah yang tak betul. Hak tak kena dengan syarat. Lepas tu orang awam kita kata walimah betul gini. Tu ustaz tu buat ke mana? Sudah. Tu man sanna sunnatan sayyi'atan tu. Orang akan ikut. Dan bila orang ikut, kita dapat juga saham. Habis cerita kita ni. Tapi kalau man sanna sunnatan hasanatan, tu lain lah. Kita buat tunjuk benda baik, orang lain ikut, kita dapat pahala baik pula.
la yanqusu min wizra man amila biha, la yanqusu, tidak kuranglah ia min auzarihim, daripada dosa-dosa mereka itu man ba'dahu tu, syai'un fa'il, sesuatu pun tak kurang sikit abu. Bukannya mereka buat dosa kita dapat 50% daripada dosa mereka, tak, 100%, tak kurang. Seperti mana buat baik, orang lain buat baik, 100% dapat kita, begitu juga dosa. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim, Kitabuz Zakati, babul hafi 'ala sadaqati walau bi syaqqi tamratin atau kalimatin thayyibah, hadis yang ke 2398 daripada hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Qala ba'duhum, hum balik pada ulama, telah berkata oleh sebahagian ulama, infaqu dirhamin zaifin ashaddu min saraqati mi'ati dirhamin. Tu dia. Bermula mensedekahkan, menginfakkan 1 dirham yang duit palsu. Khabar asyaddu, terlebih teruk ia, min saraqati mi'ati dirhamin, daripada mencuri akan 100 dirham. Tu ya. Curi 100 dirham, beri duit palsu satu dirham. 1 dirham duit palsu lebih teruk. Sebab apa? Sebab 1 dirham duit palsu tu orang lain akan guna lagi. Kita dapat saham. Orang lain akan guna lagi, orang tu pula bagi ke orang lain, orang lain tu akan guna lagi, gitu. Sampailah berpanjangan. Wal'iyadzubillah. Lianna sariqata, kerana bahawasanya curi ni khabar maksiatun, ialah maksiat sifat wahidatun, maksiat yang satu, waqad tammat wa qata'at, dan sesungguhnya sudahlah ia maksiat tu, dan terputuslah ia maksiat. Sekali curi, sekali tu ialah dosa, habis. Tak ada dah dapat dosa jariah lain, tak ada. Tapi kalau wa infaquz zaifi sunnatun sayyi'atun, maka dan istina, dan bermula menginfakkan duit yang palsu itu satu jalan yang buruk, yang mana ya'malu biha, yang beramalah dengan dia, dengan sunnatin sayyi'atin tu, fa'il man ba'dahu, man ba'da man tu selepas daripada orang yang beri tu. Tu orang akan beri balik, orang yang akan kita beri ke orang tu akan beri pada orang lain pula, orang tu akan beri ke orang lain pula. Fa yakunu alaihi wizruha, maka adalah atas man itu wizruha, wizru sayyiatin, sunnatin sayyiatin tu, dia dapat bahagian dia dosa buat sunatan sayyiatan ba'da mautihi, selepas matinya man, ila mi'ati sanatin, sehingga ke 100 tahun, atau mi'atai sanatin, atau 200 tahun, ila ayyafna dhalika dirhamu, sehinggalah bahawa hilang ia oleh demikian dirham, sampai dirham tu musnah, fana, baru habis. Tu selagi mana ada duit dirham palsu tu, selama itulah dosa kita dapat dosa jariah sampai kita mati. Tu bahkan selepas mati. Kana indahu dhalika, famata kana indahu dhaka az-zaif tu, maka tatkala adalah di sisi man itu dhaka, demikian zaif. Dhaka isi isyarat, isim kana, duit palsu tu, maka fayambari, bila ada di sisinya duit palsu, fayambari ayyatrahahu, maka siugialah fa'il ayyatrahahu, bahawa melempar ia manhu akan zaif, duit palsu tu, fi bi'rin, dalam telaga. Itu contoh, itu bukan qaid. Contoh dalam telaga, di laut ke, bihaitsu, sekira-kira la tamtaddu ilaihi, ila zaif tu al-yadu, sehingga tidak mencapailah kepada duit palsu tu oleh tangan, ini tangan orang lain. Orang lain tak boleh masuk dah, orang lain tak boleh ambil dah. Kalau orang lain ambil, dia guna, kita juga dapat. Jadi kita punahkan terus. Fa in afsadahu bihaitsu la yumkinu ta'amulu bihi ay bizaif jaza, maka jikalau merosakkan merosakkan oleh seseorang akan zaif itu, duit palsu tu, bihaitsu, dengan sekira-kira, la yumkinu ta'amulu bihi ay bizaif, dengan sekira-kira tidak mungkinlah oleh bermuamalat lagi dengan duit palsu tu, khabar jawab jaza, niscaya harus ia ifsaduhu. Tu itu dalam kitab Qutul Qulub, kama afadahul Ghazali. Qutul Qulub sebut benda ni, jilid yang kedua, muka surat 441 hingga 442. Kama afadahu, seperti mana barang yang telah memberi faedah akan dia akan barang, Al-Ghazali oleh fa'il Imam Ghazali fil Ihya'i,
dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga muka surat 288 hingga 289. Maksiat badan yang ke-24, wasti'malu awani zahabi wal fiddati, dan menggunakan bejana-bejana emas dan juga perak. Isti'malu ma'tuf kepada uququl walidain. Awani mudhafu ilaih, az-zahabi mudhafu ilaih, wal fiddati ataf az-zahabi. Ayat ni tak boleh guna tu sawaun kullu awani minhuma min az-zahab wal fiddah. Sama ada pakai tu sawaun istamala sawaun isti'malu awani kulluha sini. Kullul awani, sama ada kullul awani minhuma min az-zahab wal fiddah. Sama ada guna seluruhnya emas dan perak 100%. Au ba'duha minhuma au ba'du awani minhuma min az-zahabi wal fiddah. Bukan 100%, 70%, 80%, 50%. Wa ba'duha al-akhar, dan sebahagian awani itu al-akharu yang lain. Bayan minan nuhasi, daripada tembaga. Dia sadu antara emas dan tembaga. Masalan contohnya, masaltu masalan. Maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf. Wattikhadhuha, dan juga memiliki akan awani zahab wal fiddah. Dia tak guna, dia simpan. Tu kata milik, iqtina'uha, simpan akan ittikhadhuha ke ittikhadhuhuma? Ittikhadhuha. Sini pun ittikhadhuha ni. Betul lah, dia kembali pada awani, bukan kembali pada fiddah dengan zahab. Jadi awani. Ittikhadh iqtina'ul awani zahab wal fiddah. Tak boleh juga memiliki, yakni menyimpan saja. Menyimpan tak guna apa, simpan mangkuk piring yang buat daripada emas perak, tak boleh. Ka'ayyadha'aha, seperti bahawa meletak ia seorang akan awani zahabi wal fiddah, bejana emas dan perak itu, ala rafi jar majrur atas ra, min ghairi isti'malin, tanpa menggunakan dia. Li'annahu, kana bahwasanya ittikhadhaha iqtina'uha tu yajurru, menarik ia iqtina'uha, menarik ila isti'maliha, kepada menggunakan akan alwani zahab wal fiddah, idhafat masdar kepada maf'ul. Tak boleh. Tu ilat dia kenapa tak boleh nak simpan, sebab akan membawa kepada nak pakai juga akan datang. Qala Ramliyu, ni sama ada dia tu perempuan ke lelaki, sama saja. Beza kalau huli perhiasan tu lain lah. Qala Ramliyu, telah berkata oleh fa'il Imam Ramli fi syarhi Hadiyatin Nasihi, dalam syarah Hadiyatin Nasih muka surat 265. Fayahrumu isti'maluha 'inda wujudi ghairiha, maka haramlah fa'il oleh menggunakan akan awani zahab wal fiddah tu 'inda wujudi ghairiha, ketika mana ada selainnya, selain awani zahab wal fiddah. Dia ada pinggan biasa, pinggan plastik, pinggan emas perak, dia guna juga pinggan emas perak, tak boleh. Tak boleh tu lizakari, bagi orang lelaki, walau sabiyan, walau kana zakaru sabiyan, khabar kana mahzuf, meskipun adalah orang lelaki-lelaki itu budak kecil sekalipun. Wal unsa ataf zakar, dan juga orang perempuan pun tak boleh, walau saghiratan, walau kanatil unsa saghiratan, meskipun budak kecil tu, budak perempuan tu kecil sekalipun. Sebab tadi dia bahas, tadi petang tu, tadi pagi dia bahas apa? Dia bahas tentang perhiasan kepada budak-budak. Perhiasan budak-budak boleh. Perhiasan kepada budak-budak boleh pakai emas perak boleh, walaupun bukan hari raya. Tapi tu dalam bab perhiasan, ni dalam bab bejana lain. Tu. Fayamtani'u 'ala wali as-saghirati, maka tertegahlah ke atas wali budak perempuan yang kecil itu, fa'il tamkinus saghirah, memberi izin akan perempuan kecil itu, min isti'mali zalika awani adh-dhahab wal fiddah, daripada menggunakan akan demikian bejana emas dan perak, idhafat masdar kepada maf'ul. Wa kadza yahrumu ittikhadhuha, wa kadza ittikhadhiha,
waqtinaiha tu yahrumu ittikhadhuha sini buat, cipta. Haramlah oleh membuat akan dia akan awani zahab wal fiddah. Idafat masdar pada maf'ul, ittikhadhu fa'il, mudhaf ilaih. Sebab apa kita kata buat, cipta, kerana qarinah selepasnya nak bincang berkaitan dengan upah orang yang buat. Wala ujrata li sani'iha, dan tidak ada sama sekali upah li sani'iha, ai sabitatun li sani'iha, li sani'i awani dhahab wal fiddah, bagi orang yang membuat mah dan perak, tak ada ujrah. Kalau kita bagi pula haram, dia terima pun haram, kita bagi pun haram. Wala arsya ala kasiriha, dan tidak ada jenis gantian ke atas orang yang memecahkan akan dia akan awani dhahab wal fiddah. Kasiriha idafat isim fa'il kepada maf'ul. Tak ada sebarang denda ganti rugi, tak ada. Sebab tu benda yang haram. Wal aslu fi dhalika, dan bermula asal pada demikian itu demikian hurmati ittikhadhiha tu, ataupun hurmat isti'mali awani dhahab wal fiddah wa ittikhadhiha tu, ialah khabar qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ialah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul la ta'kulu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati, jangan makan oleh kalian di bejana-bejana emas dan perak. Tu jangan, tu al aslu fil amri, kalau amri al wujubu, al aslu fil nahyi at tahrimu, haram. Wala tashrabu, dan jangan minumlah oleh kalian fi sihafiha, pada mangkuk-mangkuknya, pada mangkuk-mangkuk aniyati dhahab wal fiddah. Ail aniyati, tu tafsirha, aniyati iaitu mangkuk lah, bejana-bejana. Tu hadis riwayat Bukhari dalam kitabul at'imah, babul akli fi ina'in mufaddad, pada bejana yang mufaddad, yang dicelup, yang apa, dia panggil apa, sila campur, yang ditempa, yang dicampur, yang campurlah emas perak tu, ina'in mufaddad. Al-hadis yang ke-5481, dan sahih Muslim, kitabul libasi waz zinah, babu tahrim isti'mali ina'i dhahab wal fiddah 'ala ar-rijali wan nisa'i wa khatimidh dhahab wa khatamidh dhahab wal harir 'ala ar-rajuli wa ibahatuhu lin nisa'. Hadis yang ke-5521 daripada hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman. Kata dianya lagi, wa yulhaqu bil aniyati, dan diilhaqkan, dikaitkan dengan bejana ini naib fa'il, ghairul aniyah, akan selain daripada aniyah, selain daripada bejana. Dia okey, selain daripada bejana. Hattal mirwadu, kita nak baca hattal mirwadi boleh, kalau hatta tu jarrah, hatta jarrah. Alladhi, sifat yang mana yuktahalu bihi, yang dicelak, yang dibuat celak dengan dia, dengan alladhi. Yang dibuat celak dengan dia dengan alladhi. Ni gambar dia. Ni gambar dia. Tu mirwat. Ni mirwat. Ni mukhulah. Lepas ni mukhulah, tempat letak celak tu. Ni pencelak dia. Mirwat tu pencelak dia. Blur pula. Tu mirwat tu pencelak dia. Mukhulah ni tempat letak celak. Tu. Dalam tunjuk gambar kali. Sebab kita tak pakai celak. Hatta mirwadu. Habis. Tu pun tak boleh. Jadi pencelak pun tak boleh untuk jadikan daripada emas dan perak. Wal mukhulatu, mukhulatu tadi itulah, tempat letak celak tu. Al muttakhadhani, sifat yang dibuatkan kedua-duanya, mukhulah dan juga al mirwat tu, min kullin ay min kulli wahidin. Tanwin iwad kalimah. Daripada setiap satu, minaz zahabi jar majrur, daripada emas ataf, wal fiddati dan juga perak, tak boleh. Sawa'un kanatil mukhulatu kabiratan aw saghiratan, sama adalah tempat letak celak tu khabar kana makabiratan besar ia, aw saghiratan ataf, ataupun kecil. Saya kecil ke besar tak boleh, sebab dia emas dan perak. Digunakan untuk celak.
Wa mithluha, dan seumpama mukhulah tu, fi tahrimi dhalika, fi tahrimi ni dia panggil wajuh syabah dia. Fi tahrimi dhalika isti'mal, pada pengharaman demikian guna tu, sama juga al-ibratu jarum, mubtada khabar. Wal khilalu, dan khilal pencolek gigi. Wal mir'atu, dan ataf dia cermin. Wal mil'aqatu, dan juga senduk. Tak boleh juga. Naam, ya betul, tak boleh tu. Istidrak. Lawit takhadha mirwadan minhuma minadh-dhahabi wal fiddah li nahwi jala'il aini jaza. Ai jaza ittikhadhuha. Ittikhadhuhu. Jikalau ittakhadha mirwadan, membuatlah ia oleh seorang akan mirwad, tempat celok tu, pencelok tu, minhuma, daripada emas dan perak, tapi linahwi jala'il aini, untuk tujuan umpama mencerahkan mata. Mata dia tak cerah, melainkan kena guna hak tu, diperbuat beremah dan perak, maka jaza, ai jaza ittikhadul marwad minhuma minadh-dhahabi wal fiddah, harus oleh membuat pencelok itu daripada emas ataupun perak. Intaha kalamur Ramli dalam syarah Hadiyatin Nasih. Habis. Maksiat badan yang ke-25, watarkul fardi, dan juga meninggalkan akan kefarduan. Min salatin, daripada sembahyang. Hak tadi pagi qat'u fardin, memutuskan ibadat fardu. Hak ni tak buat ibadat fardu. Au ghairiha ghairi salatin, atau selain sembahyang. Au fi'luhu ayil fardi, yakni membuat akan ia akan fardu, tapi ma'atarki ruknin lahu ayil fardi, serta meninggalkan rukun baginya bagi fardu. Dengan sengaja lah. Kalau tak sengaja lain cerita. Tak sengaja tak sah, kena ulang balik. Kalau sengaja baru haram. Katumakninati, seperti tumakninah, jar majrur. Fis salati, dalam sembahyang, jar majrur. Au ma'atarki syartin, ni semua amdan, aliman bitahdim dan sebagainya. Serta meninggalkan salah satu syarat, kastiqbalil qiblati mathalan, seperti menghadap akan kiblat, idhafah masdar pada maf'ul. Mathalan, contohnya, tak ada kiblat, sengaja dia pusing ke arah lain. Au ma'a fi'lin mubtilin lahu ay lil fardi, ataupun mengerjakan perbuatan yang membatalkan baginya, bagi sembahyang fardu, bagi benda fardu. Contoh kaltifatin, seperti mentoleh, bil wajhi jar majrur, dengan muka, bi qasdil la'bi, dengan qasad main-main. Dia toleh kiri kanan makruh, tapi kalau qasad main batal. Fis salati jar majrur. Apa-apa saja yang qasadnya ialah untuk bermain-main dalam sembahyang, batal. Maksiat yang ke-26, wa tarkul jum'ati ma'a wujubiha alaihi, ma'a wujubil jum'ah alaihi alaman, ala syakhsi, dan ataf uququdul walidain. Maksiat yang ke-26 lagi berkaitan badan, meninggalkan sembahyang Jumaat serta wajibnya Jumaat ke atas nyonya seorang. Dia wajib Jumaat, dia tak sembahyang Jumaat. Itu maksiat badan. Biwufuri syurutil wujubi, dengan sempurna syarat-syarat wajib itu, sempurna syarat-syarat wajib sembahyang tu. Sembahyang Jumaat dia tak buat. Dia tak pergi sembahyang. Wa adamil uzri, dan tidak ada sebarang keuzuran. Contohnya dia musafir hari Jumaat pukul 8, dia tak sembahyang Jumaat, hukum dia haram. Sebab dia wajib sembahyang Jumaat. Dia nak lepas Jumaat tu musafir sebelum subuh. Tu. Wa in shalla zuhra, meskipun sembahyang ia seorang akan zuhur, walaupun sembahyang zuhur sekali pun tetap dia dosa. Dosa tu kena tahu juga. Kadang-kadang orang kerja. Dia kata gini, kerja aku sembahyang juga. Memang bila? Sembahyang zuhur tu waktu asar. Qadha. Sebab apa balik kerja tu? Tu haram tu, dia kena tahu. Walaupun dia sembahyang zuhur juga, tapi waktu asar, dia kena tahu itu satu dosa. Dosa badan tu. Kena tahu itu satu dosa. Jangan buat relax tu. Ini walaupun sembahyang zuhur. Orang yang wajib Jumaat, dia tak pergi Jumaat, dia sah sembahyang zuhur selepas habis sembahyang. Selepas habis sembahyang Jumaat. Kalau dia sembahyang sebelum tu tak boleh, sebab dia belum berputus asa untuk sembahyang Jumaat, kerana sembahyang Jumaat masih berlaku. Lianna dhalika tarkil Jum'ah, itu tarkun, ialah meninggalkan khobar inna, lianna lil ma'muri, meninggalkan akan perkara disuruh, lam zaidah maf'ulun bih tarkun.
Al-wajibi, sifat makmur yang wajib, ia benda yang disuruh, alaihi ala syakhsi, ke atas seorang. Jadi tak boleh tinggal Jumaat, dosa badan. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbihi qalbi man. Barang siapa yang meninggalkan ia barang siapa maf'ulun bih akan sembahyang Jumaat tanpa sebarang kemudaratan, tanpa sebarang darurah, tanpa sebarang hajat yang bersangatan, taba'allahu ala qalbihi, niscaya mencaplah oleh Allah, mengecapkanlah, mematrikanlah oleh Allah Ta'ala atas hatinya, hati man tu, yakni susah nak terima hidayah. Wal'iyadu billah. Hadis ni riwayat Imam Syafi'i dalam Musnad Asy-Syafi'i, hadis yang ke-382 daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu marfu'an. Tu orang tinggal Jumaat. Jadi kalau orang yang tinggal Jumaat boleh tak? Boleh kalau dia termasuk di kategori orang yang diuzurkan tinggal Jumaat. Kembali kepada perbahasan sembahyang berjemaah, orang-orang yang diuzurkan sembahyang berjemaah, sama juga untuk Jumaat. Sama untuk Jumaat pada kebanyakannya, bukan pada semua benda, dok. Tu ya. Macam contoh dalam uzur sembahyang Jumaat ialah antaranya kalau angin kuat di waktu malam. Jadi untuk Jumaat tak ada lah, sebab Jumaat waktu siang bukan waktu malam. Tu semua adalah syarah risalah Jumaat yang kita dah bincang, yang kita tulis. Kemudian yang maksiat yang ke-27, wa tarku nahwi ahli qaryatin, dan meninggalkan umpama ahli qaryah, ka ahli baladin, seperti dia ni ahli balad, penduduk negeri itulah, penduduk kawasan tu. Al jama'ata maf'ul bih tarku, akan jemaah fi salawati, dalam semayang al maktubati, yang ditetapkan akan dia akan semayang. Ini semayang wajib 5 waktu. Semayang wajib 5 waktu kan dia tu fardu kifayah. Tiba-tiba dia tinggal, semua pakat takpi belaka, dosa badan. Bihaitsu lam yadhhar syi'aru, dengan sekira-kira tidak jelas dan nyatalah fa'il oleh syiar Islam fil baladi, dalam satu negeri itu, awil qaryati, atau kampung tu. Tak jelas syiar. Yang jelas syiar ni kena ada masjid, kena mayang masjid. Kalau sembahyang rumah masing-masing sembahyang Jumaat, tak zahir syiar. Bila tak zahir syiar, tak lepas lagi dosa untuk fardu kifayah. Kalau seorang imam, seorang makmum mari sembahyang Jumaat, saqata 'anil baqin, maka gugurlah tuntutan tersebut daripada semua orang yang lain. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, esok ada kelas tak ni? Sekejap. Ni ada. Apa lah. Boleh fikir untuk sama PhD. Benda lah. Pemberian diskaun yuran peringkat pasal siswazah. Oh ya. Oh gitu. Oh, 10% diskaun alumni pasca siswazah. Gitu. Okey, kemudian qala sallallahu alaihi wa tarku nahwi bih, betul? Bihaitsu bih. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarikul jama'ati mal'unun fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Qur'ani. Hebat ni. Bermula orang yang meninggalkan jemaah itu. Jemaah sini main jemaah lah. Mal'unun khabar. Dilaknatkan akan orang yang meninggalkan sembahyang jemaah tu. Yang ni meninggalkan sembahyang jemaah tanpa uzur. Kalau dia ada uzur, dia sembahyang sendiri, tak ada lah makruh tu. Okey, sembahyang jemaah ni dia khilaf ulama. Ada pendapat pertama kata fardu ain. Pendapat kedua kata fardu kifayah. Pendapat muktamad kita fardu kifayah lah. Atas pendapat fardu ain, kalau dia tak ada uzur, dia tak sembahyang jemaah, dosa lah. Dia sembahyang sendiri tu dalam keadaan dosa. Sebab apa? Tak ada uzur. Kalau fardu kifayah, kalau sunat muakkad, mana fardu kifayah tu
dah tuntas dah selesai dah orang buat, kita tak pergi ni padahal tak ada uzur. Tak ada uzur, maka hukumnya makruh sembahyang sendiri. Tadi. Fit Taurati jar majrur, pada Taurat, wal Injili ataf, dan Injil ataf, wal Zaburi dan Zabur, wal Qur'ani dan Qur'an. Wa tarikul jama'ati yamshi 'alal ardi wal ardu tal'anuhu. Dan bermula orang yang meninggalkan akan jemaah tu, sembahyang jemaah tu, khabar yamshi 'alal ardi, berjalan ia tarikul jama'ah 'alal ardi, atas bumi, wal ardu wawul hal, sedangkan bermula bumi itu tal'anuhu, melaknat ia bumi, hu akan akan tarikul jama'ah. Al-ard tu dia panggil muannats majazi. Muannats majazi, takrif dia adalah seseorang yang tak ada faraj. Habis tu ya. Sesuatu yang tak ada farah. Kalau ada farah, muannats hakiki. Tak ada farah tapi dia muannats majazi. Antaranya bumi, al-ard. Tapi dalam kitab kita ni kata lam aqif alih, aku tak jumpa hadis ni. Hadis mana ni? Kitab tahqiq kita kata lam aqif alih, tak jumpa hadis ni. Tarikul jama'ati mal'unun tu. Tak ada. Hadis yang ke-28, wa ta'khirul fardi, dan melewatkan akan sembahyang fardu minas solati. Melewatkan sini melewat sampai masuk waktu lain. Padahal tidak ada sebarang keuzuran dan sebarang darurah. Kalau ada sebarang keuzuran seperti musafir, jamak taksir, jamak takhir boleh. Seperti waktu darurah, orang yang baru suci daripada haid, tak apa tu. Suci pada haid pada waktu 6. Jadi tak sembahyang zuhur tu, sembahyang zuhur pada waktu waktu 6 ni. Tak apa. An waqtihi, takhir tu daripada waktunya, waktu fardi, bi ghairi udhrin, tanpa uzur. Bi khilafi ma, berbeza dengan barang masalah idza kana bi udhrin, ai idza kana ta'khirul fardi sabitan bi udhrin. Apabila melewatkan sembahyang daripada waktunya itu dengan sebab uzur. Fala hurmata fi ta'khirihi, maka tidak ada sama sekali haram, sabitatun, sabit ia, fi ta'khiri fardi an waqtihi, pada melewatkan sembahyang fardu daripada waktunya. Tak haram lah tu. Tu sebab dia ada uzur, sebab dia ada darurah, tak ada masalah. Tu Wadhalika, contohnya ada uzur tu, wadhalika, dan bermula demikian itu, demikian kaunu ta'khiril fardi bi'udhrin tu, ataupun wadhalikal uzru, bermula demikian uzur itu, khabar sabitun, sabit ia, kan naumi, seperti tidur, idza lam ya'tadda bihi, apabila tidak sama sekali sengaja ia seorang bihi dengan dia, dengan naum. Tak sengaja, ghalib tidur lah, ghalabah, terpaksa, tak boleh tak nak kawal dah, tertidur juga, tidur dua waktu hilang. Dosa tak dosa, wajib qadha. Wa nisyani ataf, dan terlupa sembahyang, tapi terlupa tu idza lam ya'sha an taksirin, apabila tidak sama sekali berpunca ia nisyan tu berpunca an taksirin, daripada cuai. Kalau daripada cuai, dosa. Dia lupa sembahyang tapi kerana cuai, dia buat benda-benda yang boleh melalaikan sehingga cuai sembahyang, itu haram. Kala bi syatranjin, seperti bermain catur. Main catur sampai terlupa sembahyang. Main game sampai terlupa sembahyang. Main WhatsApp, Facebook sampai terlupa sembahyang. Tapi kalau baca kitab sampai terlupa sembahyang, tak ada masalah. Kena ketik dalam kitab sebut. Dia terlalu asyik baca kitab sehingga terlupa sembahyang, ataupun tak sedar dah masuk waktu lain. Tak apa. Sebab tu bukan benda yang taksir. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah fa'il oleh Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang sembahyang. Surah apa ni? Surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Sini ada, kalau orang ngaji Quran, ngaji Quran bersanad ni, dia ada beberapa mazhab nak baca sini. Ada yang berhenti waqah dua-dua. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, satu mazhab. Mazhab kedua sambung semua. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, sebab dia kira kepada makna. Kalau fawailul lil musallin, celakalah orang sembahyang.
Kok mana ni? Lepas tu sambung. Mazhab kedua. Cuma untuk imam jangan baca ayat sebelum tu lah. Mazhab ketiga. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Silap. Fawailul lil musallin. Betul lah, boleh lah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia ulang 2 kali. Satu sambung, satu tak sambung. Tu mazhab ketiga. Dia dalam Quran dia ada ibtida' qabih, dia ada wakaf qabih. Jadi hak tu imam ni janganlah ibtida' qabih. Antaranya ni lah, fawailul lil musallin. Tiba-tiba fawailul lil musallin. Celakalah orang sembahyang. Apatah lagi kalau dia rokok. Fawailul lil musallin. Allahu akbar. Jeng. Tu kena sambung lah bagi makna tu kena. Tu. Dia ada ibtida' qabih, ada ibtida' qabih. Dia permulaan ayat tu kalau kita wakas itu tak kena. Ayat tu macam tak kena sebab dia ada kaitan dengan sebelumnya. Dia ada kaitan dengan sebelumnya, kita tak baca sebelumnya, kita baca hak ni. Jadi menyebabkan makna tu macam terkejut. Makna tu macam wow. Tu. Fawailul lil musallin. Celakalah orang sembahyang. Tiba-tiba celaka. Padahal di sebelum tu ada kaitan ayat sebelum tu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Orang yang mendustakan agama. Siapa dia? Dia satu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasuluna fa'ai Allahi mudhafu ilaih. Anil ladzina hum an salatihim sahun. Berkenaan orang-orang yang bermula mereka itu alladzina mubtada' an salatihim, daripada sembahyang mereka itu khabarhum sahu, lalai mereka itu. Siapa mereka tu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha'atul waqti, iaitu mensia-siakan waktu, membuang waktu. Sembahyang tu sampai habis waktu dah baru nak sembahyang. Tu. Zakara zalika, telah menyebut akan demikian tafsir ni oleh Al-Baghawi, oleh Imam Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Jilid yang kedua, muka surat 246, hadis yang ke-397. Maksiat badan yang ke-29. Banyak maksiat badan ni. Wa ramyus saidi bil muthaqqali al-mudhaffafi. Al-mudhaffifi. Wa ramyus saidi. Ramyu asal lempar, as-saidi buruan. Makna kita nak buru-buruan. Bil muthaqqali, dengan benda yang muthaqqal, benda yang diberati. Benda hak peseng berat. Al-mudhaffifi lagi pula yang tumpul. Ia muthaqqal. Benda hak berat yang tumpul. Yakni al-musri'i, yang mempercepatkan fi izhaqir ruhi, pada mencabutkan ruh. Dia mencabutkan ruh cepat tak ada masalah. Cumanya mencabut ruh dengan cepat ni sebab dia guna benda tumpul. Maksudnya benda tajam. Benda tajam. Ni benda berat dan benda besar. Lagi pula tumpul. Cepat mati pula. Itu dilarang. Seperti kabun daqatin. Seperti senapang. Senapang. Senapang tu dia, peluru tu tak tajam. Tapi bila kena tu mati. Dia tak tajam dah tu. Kecuali kalau orang buat senapang tu pasal peluru tajam. Tu lain cerita lah pula tu. Elak dia sebab tak tajam. Tak tajam. Tu yang leceh. Tak boleh tu tak lepas. Wasautin, dan juga cambuk. Wasahmin, dan juga panah bila naslin wa haddin. Panah yang tanpa ada mata panah dan tanpa tajam. Ada mata panah tapi tak tajam pula. Ataupun tak ada mata panah. Lepas tu mati begitu. Li'annahu, kerana bahawasanya sya'an. Sara, jadilah ia as-said, binatang buruan tu, maitan, jadi bangkai. Min ghairi zakatin syar'iyatin, tanpa sembelihan yang disyariatkan akan dia, yang dibangsakan kepada syariat. Sifat zakatin. Sebab syaratnya mesti tajam. Kalau nak buru tu mesti tajam benda tu. Ini tak mengikut syarat-syarat buruan lah. Jadi tak dapatlah, tak mengikutilah, tidak menepati dhabit sembelihan syarak untuk mematikan binatang. Wattikhadul hayawani, dan menjadikan hayawan itu kal iwazi, seperti angsa.
gharadan sebagai sasaran, akan sebagai sasaran. Sasaran untuk menyiksa. Sasaran sebab apa tak boleh ni jadikan haiwan tu sebagai sasaran untuk matikan dia, sebab untuk menyiksa dia. Sebab nak menyiksakan dia. Bi fathil ghain ni dengan berfathahkan ghain al-mu'jamati yang dititikkan akan ghain itu, warra'i dan ra ataf pada ghain ni, ghara bukan ghardan, ghara. Ya. Okey. Ghara bukan ghardan. Warra'i dan ra. Ra okey. Wa bidadi dan dad al-mu'jamati yang dititikkan akan dad. Dad bukan sad. Ai hadafan, sasaran, objektif. Macam mana sasaran tu, mengambil dia sebagai sasaran? Bi ayyarmiya, dengan sekira-kira bahawa melempar ia ilaihi kepadanya, kepada al-hayawan. Mana dia bukan binatang, dia ni hayawan secara umum lah. Hayawan secara umum ni. Hayawan secara umum, bukan binatang buruan saja. Bukan binatang buruan ni, hayawan secara umum. Hayawan ni zul hayah, benda yang hidup. Dengan sekira-kira yarmiya bisahmi ni, makna dia yarmiya ni asal lempar, lontar. Bisahmi dengan anak panah. Mana kalau kita nisbah anak panah tu, kita tarik tu lah, tu yarmi tu. Kalau nisbah pistol tu, kita tembak tu, tu yarmi. Dia pergi ke sana, daripada sini pergi sana, tu yarmi. Panah, anak panah pergi sini, daripada sini ke sana. Peluru daripada sini ke sana, tu yarmi. Nak terjemah lempar tu boleh juga, tapi tak tepat mana. Faham gitu ya. Bisahmi jar majrur, dengan panah ataupun al-bundaqati. Tu. Tadi tu bundaqah ke bundaqah? Al-bundaqah kan. Bundaqah silap ni. Sini bundaqah. Sini bundaqah, bukan bundaqah, bundaqah. Senapang angin ni bagi. Au binahwi dzalika, atau dengan seumpama demikian itu. Satu. Au yadribu, ataupun memukul ia. Memukul sini penggal. Sebab dia berkaitan dengan pedang. Penggal ia seorang dengan umpama binahwi saifi, dengan umpama pedang, wal madrubu, sedangkan bermula yang dipenggal itu qabar masturul wajhi, ditutupkan akan wajahnya, ditutupkan akan mukanya, muka binatang tu. Tutup dalam keadaan kita penggal dia. Tu. Fayahrumu, maka haram ia oleh zalika, demikian itu. Demikian apa? Demikian ittikhadul hayawan gharadan tu, ataupun bukan ni, fayahrumu zalika darbu binahwi saif wal madrubu masturul wajhi. Begitu. Li'annahu, karena bahawa demikian itu, demikian ad-darbu ta'dzibun, mengazabkan dia. Mengazabkan dia. Siksa dia lah, tak bebas. Qala Abdullah ibnu Umar, telah berkata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulah isim inna, Allahi mudhafu ilaih, la'ana khabar inna, melaknat ia Rasul, man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Barang siapa yang mengambil ia, yang menjadikan ia man akan syai'an, sesuatu sifat, fihi yang padanya, pada syai'an tu ruh. Sebab tu ada haiwan. Sebab tu hayawan, sebab dia umum. Fihi ruh gharadan, menjadi sasaran, target untuk bunuh dia. Untuk jadi sasaran, target untuk bunuh dia. Untuk bunuh dia, untuk buru dia. Ini riwayat Imam Muslim. Sahih Muslim, Kitabus Saidi wad Dhabaih wa ma yu'kalu minal hayawan, babun nahyi an sabril bahaim. Hadis yang ke-5174. Tu. Yang ke-31, wa adamu mulazamatil mu'taddati lil maskani, dan tidak melazimi orang perempuan yang beriddah pada umur. Orang perempuan ni dah bercerai, kena ada umur, dia tak ada umur. Dosa. Kecuali uzur, kecuali ada darurah, ada hajat. Allazi, sifat, kanat, yang adalah fihi, padanya pada rumah maskan tu, indal furqati, bukan, allazi kanat, ay kanat al-mu'taddatu tu, fihi ay fil maskan, indal furqah, yang mana maskan itu
adalah perempuan itu padanya pada allazi tu indal furqah, ketika nak bercerai tu berlaku di rumah tu. Jadi di rumah tu lah dia iddah. Tu. Kana al-furqah. Al-furqah tu isim kana muakhar fihi ta'alluq satu masuk khabar muqaddam. Bukan. Indal furqati silap. Kana tu isim kana dia kembali pada mar'ah, fihi ta'alluq satu masuk khabar. Itu. Walau wafaqa az-zawju ala khurujiha khurujil mu'taddati minhu minal maskan. Meskipun bersetujulah ia oleh suaminya fa'il atas keluarnya isteri, idafah masdar pada fa'il minhu minal maskan. Walaupun suami itu bersetuju sekalipun, mengizinkan sekalipun, tak boleh juga. Boleh juga. Tapi kalau dah bercerai ni tak boleh dah bercampur. Tak boleh dah bercampur dua orang satu bilik, tak boleh. Wa yajibu 'alal hakimi, dan wajiblah ke atas hakim jar majrur al-man'u minhu. Wajib atas hakim mencegah minhu daripadanya minhu daripadanya apa? Daripada muwafaqati zauji ala khurujiha, daripada mengizinkan suami itu ke atas keluarnya isteri. Tak boleh, kena cegah. Li'anna fil iddati, kerana ini bukan hak suami, hak Allah Ta'ala. Li'anna fil iddati, kerana bahawasanya pada iddah itu jar majrur isim li'anna muakhar. Haqqan, ialah hak lillahi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak suami lagi. Maka sebab itulah syarak suruh duduk rumah lah. Wa qad yajibu fi dhalikal maskani wa qad wajaba, dan sesungguhnya telah wajib. Wajaba ke aujaba? Wajaba, kalau wajaba mulazamatul mu'tadati wajaba ke aujaba? Wajaba mulazamatul mu'tadati. Wajaba mulazamah tu dia masdar, tak ada masalah. Marbutah tu. Mulazamatul mu'tadati tu fi dhalikal maskani, pada demikian tempat tinggal. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Tukhriju, janganlah mengeluarkan oleh mereka itu para suami, hunna maf'ulun bih, akan isteri-isteri, min buyutihinna, daripada rumah-rumah mereka, wa la yakhrujna, dan tidak boleh keluar ia perempuan-perempuan itu. Surah At-Talaq ayat 1. Keluar tu tak boleh bi ghairi udhrin, tanpa uzur. Maknanya kalau uzur boleh, bi khilafi ma, berbeza dengan barang, idza kana bi udhrin, ai idza kana al-khuruj itu bi udhrin, dengan uzur. Fayajuzul khuruju, maka haruslah fa'il oleh keluar, boleh untuk keluar, ai khurujul maskan, keluar. Khuruju ai khurujul mu'taddati minal maskan, boleh keluar. Mana uzur? Wadhalika, dan bermula demikian uzur, kasyira'i aisabitun khabar, kasyira'i nahwi qutunin, seperti membeli umpama kapal untuk kegunaan dia. Wa ka khaufin, dan seperti ataf kasyira', dan seperti takut ala nafsin, atas diri dia, takut di rumah seorang, dia pun keluar. Itu. Au malin, ataupun takut ke atas harta, min nahwi hadamin, pada umpama hancur musnah harta tu. Kalau tak keluar rumah, hancur musnah harta tu. Au gharaqin, atau tenggelam, kena keluar rumah juga, takut tenggelam banjir. Wa fasaqatin mujawirina laha, ataupun dia tu ada takut kepada orang-orang fasik yang berjiran mereka itu orang fasik, laha, baginya, bagi perempuan, dia berjiran dengan orang jahat belaka. Jadi dia keluar rumah pergi tempat lain, takut kena ada benda jahat berlaku pada dia. Wa syiddati ta'adhiha, dan bersangatan menyakiti akan dia, akan perempuan tu, bijirani, dengan sebab jiran, au aksihi, ataupun sebaliknya. Ataupun sebaliknya, jiran menyakiti dia atau dia menyakiti jiran. Keberadaan dia tu menyakiti jiran ataupun dia tu disakiti jiran. Tu sama juga, boleh keluar. Maksiat badan yang ke-32, wa adamul ihdadi ala zawji, dan tidaklah berkabung ke atas suami bila fi iddati wafatin, pada ketika iddah wafat. Iddah wafat dia tak boleh ihdad. Ihdad ni maksud apa? Ihdad ni dia berhias. Berhias-hias tak boleh. Wahia, dan bermula dia iddatu wafat tu 4 ashhurin wa 10 ayyamin. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari tu dia tak boleh menggunakan
perhiasan. Huwa bermula dia ihdath. Khabar tarku zinati dhafa masdar kepada maf'ul, meninggalkan akan perhiasan. Li mauti zauji lam ta'liliyah, mauti jar majrur, az-zauji mudhaf ilaih, kerana kematian suami. Kematian suami. Dia tak boleh pakai benda-benda yang boleh menyebabkan orang perhiasan-perhiasan, tak boleh. Wangi-wangi apa semua tak boleh. Wa tanjisul masjidi. Maksiat yang ke-33 berkaitan badan dan menajiskan akan masjid. Idhafat masdar kepada maf'ul. Walidzalika, dan kerana demikian itulah demikian hurmati tanjisil masjidi. Kerana demikian itu demikian haram tanjisil masjidi, menajiskan akan masjid. Haruma uburul masjidi 'alal haidhi. Haramlah oleh melalui masjid atas orang haid. Ala ta'alluq pada harumah. Jadi kalau orang perempuan tak takut menitisnya darah, makruh. Takut titis darah, haram. Sebab akan dapat mengotori masjid. Tapi kalau al-mukthu, hak tu mutlak, haram. Wa man bihi, ataupun taraddud pun sama pada hukum al-mukthu. Wa man bihi hadathun daimun, dan barang siapa yang padanya pada man itu mubtada muakhar. Hadath sifat, daimun yang senantiasa ia hadath. Mustahadatin, seperti mustahadah, perempuan yang beristihadah sentiasa keluar darah. Nak lalu tu takut titik darah, maka haram. Wa salisi baulin, dan juga orang yang kecing dedah, takut lalu tu kecing titik, haram. Wa man bihi ay biman jirahatun, dan barang siapa yang padanya pada barang siapa tu mubtada muakhar, jirahatun ada luka, sayalatun yang mengalir ia luka tu biddami dengan darah. Idza khifa, hak semua tu haram bila idza khifa talwithu masjidin bi syai'in min dzalika. Idza khifa talwithu masjidin bi syai'in min dzalikal madhkur minal mustahadha wa salisi baulin wa man bihi jirahatun sayalatu biddam. Apabila ditakuti naib fa'il mengotori akan masjid, idhafat masdar kepada maf'ul, bi syai'in dengan sesuatu daripada demikian tersebut itu. Kasairin najasati, seperti keseluruhan najis-najis lain, al-mulawwithati yang melumuri ia najis, yang berlumur, yang jenis dia panggil an-najasatil mulawwithah ni, najis yang melumuri, jenis berlumur. Najis hak jenis berlumur, walau fi na'lin, walau kanatin najasatul mulawwithatu tu fi na'lin, meskipun najis itu berlumur di kasut selipar dia pun bawa mari masuk masjid lalu. Sedangkan mulawwithah yang mulawwithah ni yang melumuri, mana najis itu masih basah-basah lagi, tu. Au thaubin, ataupun pakaian, atau pada na'lin. Kemudian wa taqdhiruul masjidi, dan juga mengotori masjid, sama saja. Kita boleh buat kata tanjis dengan ta'zir tu, takzir tu lain. Tanjis tu menajiskan, takzir ni mengotori. Mengotori ni tak kisah najis ke benda suci. Kalau tanjis benda najis ya. Takzir ni benda hak suci. Lebih kita khususkan pada benda suci. Ayil masjidi ni masjid. Sawa'un kana turabian, sama adalah ia masjid itu turabian, hak jenis bangsa tanah ke, au muballatan, ataupun jenis mozaik. Senang cerita mozaik lah. Walau bitahirin, walau kana takdhiruhu bitahirin, meskipun mengotori masjid tu dengan benda suci. Sebab tu kata tak mesti benda najis kotor ni. Menajiskan mesti najis, mengotori tak mesti najis. Contoh benda suci kabusaqin, seperti ludah dalam masjid, kotor haram. Dia tak najis tapi haram. Hingus, air mani, tu semua benda kotor lah kau. Bangkai cicak, nyamuk, kita lempar dalam tu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu, bermula ludah, fil masjidi jar majrur, dalam masjid itu, khati'atun, satu kesalahan, dosa. Wa kafaratuha, dan bermula kafarahnya, kafarah dosa ni nak mengkafarahkan juga ialah dafnul busaq. Tu dafnul busaqi, iaitu menanam ludah tersebut. Mana kena hilangkan ludah tu lah. Kalau dia bukan tanah, kena lap, supaya dia nampak bersih.
Rawahu Syaikhani telah meriwayatkan hadzal hadis oleh Imam Bukhari Muslim. Syaikhan dalam akidah pula dalam fiqh Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kalau asy-syuyukh dalam fiqh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, As-Subki. Syaikhan dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu. Ini riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabus Shalah babu kafaratil buzaq fil masjid. Hadis yang ke-416. Dan hadis Sahih Muslim Kitabul Masjid wa Mawadhi'us Shalah babun nahyi 'anil busaqi fil masjid fi shalah wa ghairiha. Hadis yang ke-1259 daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu marfu'an. Cuma lafaz beza. Ada al-buzaq, ada al-busaq. Makna sama ludah. Tu. Dan yang terakhir untuk hari ni 24. Perbuatan maksiat yang ke-24 berdasarkan badan wattahawunu. Tahawun ni berlengah-lengah. Adamul isti'jali, tidak bersegera. Bil haji, bi adail haji, dengan melaksanakan haji. Ba'da istita'ati, ba'da zaraf zaman al-istita'ati mudhafu ilaih. Selepas ada kemampuan ila ayyamuta, sehingga bahawa mati ia seseorang asyaksi. Mati, sampai mati. Dia berlengah-lengah tu sampai mati dah kawan. Padahal mampu, tu dosa. Kalau tak mampu, tak apa. Lianna waqtahu waqtal haji, kerana bahawasanya waktu haji itu al-umru, seumur hidup sekali je. Khabar di anna. Fa idza mata syakhsu, maka apabila matilah ia seorang ba'da istita'ati, selepas ada istita'ah ila untuk mengerjakan haji, tabayyana al-isyanu, maka jelaslah oleh maksiat dosanya itu fa'il min akhiri sinil imkani, daripada akhir tahun-tahun yang berkemungkinan dia boleh buat haji. Tahun-tahun yang dia boleh buat haji, dia tak buat haji. Kemudian mati berdosa dia. Li'annahu, kerana bahawasanya asyakhsa tu qad amma akharahu, sesungguhnya telah melewatkan ia asyakhsu dia akan haji, wa akhrajahu, dan mengeluarkan ia seorang dia akan haji itu an waqtihi, daripada an waqtihi, an wafatihi kan an waqtihi, sini an wafatihi, an waqtihi kan. Ini waftihi, salah. An waqtihi, daripada waktunya, waktu haji. Jadi dia mampu pergi haji tahun ni. Mampu ni lagi ni. Tahun ni dekat-dekat Zulhijjah dah. Tiba-tiba tak pi. Sengaja tak pi. Padahal mampu. Tengok-tengok. Lepas musim haji mati. Bahaya tu. Wala'iyadzubillah. Sebab tu segera kalau dapat gaji, pergi haji. Tak tangguh. Seumur hidup sekali je. Bukan selalu. Tu. Kemudian maksiat perbuatan badan yang ke-35. Walistidanatu la yarju wafa'an lidainihi min jihatin. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi esok lepas asar pagi tak ada. Cuma pagi tu saya tak tahu kalau ada kelas sini, tak ada lah. Esok pagi tu masih taradud lagi. PTBR ni ada kelas ke tak? Kalau tak ada kelas, andai kata tak ada kelas, kita akan buat pengumuman di page lah, ada jam 9 pagi kalau tak ada kelas. Kalau senyap tu kita tak ada lah. Tu. Kalau ada, kalau kelas sini tak ada, kita nak adakan kelas esok pagi jam 9, kita buat pengumuman lah. Buat pengumuman. Kalau kalau tak ada pengumuman tu, makna tak ada lah. Petang lah pula. Hari esok petang, hari Jumaat. Wallahu ta'ala a'lam.